Itulah saya sebut tadi tu. Jadi tak boleh macam tu lah. Sebab kita semua ada dosa. Dosa orang kadang-kadang dosa dia ni kan. Sebab itulah kita hisi ni apa? Sekarang ni tak nampak. Ni dua jenis Fasad ni, rosak ni dosa lah ni. Zohara ni zunub, dosa. Fasad ni maknanya kerosakan ni adalah dosa. Boleh kata dosa-dosa kita. Yang ini apa? Ni hisi apa? Panca indera kita boleh nampak. Panca indera. Dilihat ataupun dirasai oleh panca indera kita. Ini benda yang dah nampak, dah atas zahir dah nampak. Tapi kat sini dia punca dia. Okey, jadi selalunya manusia dia akan hukum kat sini ya. Awal-awal ni kat sini silap. Apa yang nampak tu secara begitu. Ada orang dia dosa nampaklah kat sini kan. Hari ni kalau macam musibah yang berlaku ni lagi banyak, kadang-kadang tengok satu kita kena jaga banyak benda. Tolerate satu. Kita ada batas agama kita. Bantu-membantu kan. Kita ada batasan dia. Contohnya tolong bersihkan apa kan. Itu pun kena jaga. Kita ada akidah yang kita, batasan yang kita kena jaga. Agama kita ada had dia. Faham? Kita bukan, agama kita adalah agama yang paling boleh. Orang Islam ni kenapa dia masuk Islam? Kenapa dia masuk Islam? Kenapa kita yakin dengan Islam? Yalah sebab paling baik tak? Paling betul tak? Ke tak? Yang lain pun mungkin betul juga. Ke macam mana? Ni syubhat ni sekarang. Kita paling betul tak? Ya, memang macam tu penilaian Islam. Kita paling betul. Biarlah orang kata, dia rasa dia betul. Memang pun Islam paling betul. Memang kena ada tu. Betul tak? Tapi benda ni dihilangkan pula hari ni. Itu pluralisme. Syubhat dah. Tak sama pun. Faham? Tak sama sebab tak ada ni. Sebab tu maknawi kita nampak dulu. Hari ni tak ada. Faham? Orang hidup ikut atas dasar kemanusiaan. Kena betulkan balik tu. Tak nafikan kebaikan, tapi ada dia punya prinsip utama yang kita kena tanamkan sebenarnya balik. Sebab itu supaya apa? Jelas balik. Kalaulah Nabi kita nak kata kita hidup atas kemanusiaan ni kan. Betul, Islam Nabi dah bawa lama dah. Nabi dah bawa lama kemanusiaan ni. Bila? Sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Betul tak? Lepas tu Khadijah pernah kata apa? Kamu kenapa lepas masa Nabi dapat wahyu, Nabi sedih, Nabi takut. Janganlah kamu bimbang, kamu ni orang yang menyambung silaturahim, kamu ni menolong orang lain, kamu Nabi dah bawa kemanusiaan awal dah. Kan? Sebelum Islam lagi. Berjaya tak mengajak manusia tu mengagungkan Allah atas kemanusiaan yang Nabi bawa? Berjaya tak? Tak. Tak berjaya kan? Tak kan? Sebelum Nabi dah jadi Nabi, Nabi dah bawa dah kemanusiaan ni. Berjaya tak? Orang Arab tu hilang penyembahan berhala. Berjaya? Tak. Betul? Ya, lepas Nabi dapat wahyu. Faham? Barulah berjaya tak? Mekah tu hilang berhala semua. Baru berjaya dengan wahyu. Faham? Kita tak menafikan itu, tapi yang utama adalah tauhid. Faham? Hari ni hilang tauhid, tapi ke situ. Bila macam tu, akhirnya manusia ni keliru dengan agama dia. Dia tak nampak agama dia paling betul sekali, tak nampak. Dia hilang benda tu. Atas dasar tadi tu, syubhat tu dah masuk. Dia lebih kuat. Benda yang Nabi bawa sebelum Nabi jadi Nabi lebih kuat daripada Nabi selepas jadi Nabi. Faham? Faham tak? Dakwah benda yang Nabi bawa sebelum Nabi jadi Nabi tu lebih kuat jadi pegangan dia berbanding dengan Nabi selepas jadi Nabi. Nabi selepas jadi Nabi bawa tauhid. Itu dia tak nak pegang pula. Kalau atas kemanusiaan Nabi dah bawa sebelum jadi Nabi lagi. Faham? Islam syumul tu sebab itulah tauhid. Esakan Allah buat dengan itu. Jadi itulah yang kita kena clearkan lah benda-benda macam tu. Supaya punca utama dia.
Satu ayat ni sebenarnya fasad ni syirik tu. Ayat 40 ni. 40 ni kena balik. Faham? Jangan ambil masalah kat situ je. Jadi ingatlah dari sudut tu dalam surah apa? Tak habis ayat ni ya. Kita bincang tadi yadillu wala yasqa. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun. Okey, fala khaufun last. Jadi kita tengok ayat tu khaufun Apa yang manusia duk takutkan? Jadi bila takut kepada yang lain lebih, itu nama dia, itu dah terjatuh tak dalam hilang rukun ibadah? Syirik tak? Syirik lah. Betul? Cuba tengok surah Az-Zumar. Sekejap. Kita tengok surah ni, ada 3 surah ni. Penting ni, takut ni. Untuk kita fokus kat khauf ni, kita ambil satu poin lah. Pertama surah Ali Imran 175. Kemudian surah Az-Zumar ayat 16. Dan kemudian surah Az-Zumar lagi ayat 36. Satu-satu kita tengok ayat tu. Jumpa surah Ali Imran dulu. Adik, kerja syaitan apa dia? Apa kerja syaitan? Innama zalikumus syaitan. Sesungguhnya demikian itu, ini syaitan ni. Apa kerja dia? Antara kerja dia, yukhawwifu awliya'ahu. Apa dia? Mereka menakut-nakutkan, menyebabkan orang-orang risau. Awliya'ahu, dengan pengikut-pengikut dia. Tujuh belas 16. Jadi kerja syaitan ni, dia kat sini dia buat manusia ni takut dengan awliya ni semua. Pertama kalau berhala contoh. Faham? Faham berhala tak? Kita orang buat berhala kan? Faham? Dia cipta benda, lepas tu dia rasa takut kat benda tu. Bijak ke tak bijak? Kita banyak tak buat macam tu. Kita bina sesuatu, kita bimbang pula benda yang kita sendiri buat. Faham? Gitulah kadang-kadang manusia ni, umpama hidup dia macam tu. Akhirnya yang sepatutnya dia bimbang, akhirat dia tak bimbang dah. Sebab dia dah letakkan, tumpahkan rasa khauf dia kepada benda tu. Faham? Banyak perkara ni berlaku. Kita yang bina. Sebab itulah surah Al-Insyirah, surah Al-Insyirah ni sangat indah kalau kita faham. Alam nashrah laka sadrak, kalau Nabi Allah kata apa? Bukankah kami telah lapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah lenyapkan beban, iaitu dosa Nabi. Beban ni menyebabkan apa? Menyebabkan kita orang kata sumbat kat situ tau. Tak boleh nak buat benda lain, tak dapat nak buat perkara lain. Kemudian allazi an qata zahra, yang membebankan Nabi. Jadi umpama macam itulah kita ni kat akhirat ni. Kita yang buat sesuatu, apa dia kita buat? Memang semua benda ada risiko. Kita yang duk kerja, kita kumpul apa? Kumpul harta banyak-banyak kan. Dan kita sendiri yang menaruh bimbang pula kat situ. Akhirnya tak dapat buat kerja lain dah. Sibuk pasal itu ke?
Faham tak? Betul tak? Kita yang membanyakkan benda tu. Kita ni umpama musafir sedang kan Nabi kata, apalah aku ni, orang nak bagi Nabi apa? Umar nak bagi Nabi apa? Nak bagi Nabi tikar selesa sikit. Sebab badan Nabi ni tidur merah-merah sebab tak selesa kan. Lalu aku sediakan kau tilam Nabi. Dia kata, apalah apa dengan dunia ni. Nabi begitu bimbang, takut beban. Nabi nak ringankan beban dia supaya dia boleh fokus kepada benda yang paling utama. Hari ni kalau kita lagi banyak-banyak sebenarnya, betul tak? Sampai ketua kita sibuk lagi. Sedangkan banyak tak ayat Allah tak faham. Tak ada masa. Sebab kita yang create satu dan kita pula taruh bimbang kat benda tu. Sama tak? Akhirnya harta jadi berhala manusia. Faham? Waliyahzubillah. Itu kena jaga. Kat situlah. Jangan cari pasal. Kita yang cari pasal kan? Kita yang nak masukkan kan rasa tu. Jadi itu semua pilihan kita sendiri. Jadi kerja syaitan memang macam tu. Dia menakut-nakutkan benda-benda yang tak patut kita takut. Jadi antaranya aulia dia, situlah dia, dunia, nafsu, berhala-berhala. Jadi fala takhafuhum. Allah kata apa? Jangan takutlah benda tu, jangan bimbang benda ni. Dunia ni memang akan lenyap pun. Nak bimbang apa? Kan? Kemudian wa khafu ni, takutlah kepada aku. Allah kata, takut kepada aku maksudnya apa? Apa dia? Apa dia? Kalau kat dunia apa? Allah boleh tarik harta kita, Allah boleh buat apa kan? Bimbang. Allah boleh lagi apa? Azab Allah tu paling besar sekali. Takut kat situ. Kemudian in kuntum mu'minin. Tengok, ini sifat orang beriman. Nampak? Jadi kat sini in kuntum mu'minin. Tapi in kuntum kafirin, kalau kamu kafir, takutlah kat situ. Kalau kamu mukmin, kamu takut kat sini. Nampak tak? Mafhum mukhalafah dia. Faham? Kemudian ayat yang ke surah Az-Zumar lagi. Ayat 16. Jadi apa yang patut kita takut? Allah suruh utamakan kat sini. Jadi lahum min fawqihim zulalum minan nar. Mereka nanti kat atas mereka ada lapisan api. Wa min tahtihim zulal. Bawah mereka ada api. Zalika yukhawwifullahu. Kita nak syaitan punya yukhawwif ke kita nak Allah punya yukhawwif? Syaitan dengan aulia dia dekat dunia ni, semua ni material dunia ni dia boleh jadikan itu sebagai benda yang kita takut. Faham? Dia boleh tukar benda. Allah suruh takut satu je. Takut apa? Takut apa? Neraka. Allah suruh kita takut satu je, takut neraka. Faham? Jadi zalika yukhawwifullahu bihi ibadi. Demikianlah cara Allah takutkan hamba-Nya. Takut apa? Takut neraka. Syaitan, tapi mana lebih berkelebihan? Yang mudah manusia ni terikut. Mudah manusia terikut hari ni. Sebab itu yang banyak kat keliling dia. Apa? Kita akan dikuasai oleh bi'ah. Tahu bi'ah? Suasana yang ada dengan kita. Kalau bi'ah dia seronok je, bila masa nak ikat dengan neraka? Kalau bi'ah dia Quran tak faham, tak tahu cerita neraka, bila masa dia nak takut neraka? Ada tak? Tak. Kan? Dia takut apa? Bi'ah dia seronok, dia takut hilang seronok. Betul? Dia yang didik dia memang hidup untuk seronok. Akhirnya bila nak hilang seronok, dia bimbang tak? Akhirnya nanti bila kalau ni kena pakai ni lah, tak boleh tengok wayang, tak boleh dengar tu lah. Dia rasa susah kan? Sebab dia dah didik diri dia gitu. Nampak tak syaitan takut-takut kan? Takutkan dengan perasaan yang tak apa-apa. Padahal tak ada benda tu pun, tak ada masalah pun. Tapi dia takut. Betul tak? Betul, berlaku tak kita? Berlaku tak? Tengok. Nak buang apa dia? TV mengganggu, besar kat rumah ni kan? Ganggunya kan? Oi, takut. Sebenarnya dulu masa kecil tak ada benda tu pun kan? Dulu rumah kampung tak ada pun. Ada tak benda tu rasa ni? Tak ada pun, tak ada rasa apa pun. Kalau benda tu menghalang kita daripada dekat dengan cerita pasal azab, maka sepatutnya kena hindarkanlah. Sebab apa? Utamakan ni. Allah takutkan kita dengan azab. Maksudnya apa? Allah suruh kita ambil perhatian dengan neraka, ambil perhatian dengan cerita ni. Tapi tengok benda lain semua menghilangkan. Betul? Suasana tu tak terbina. Orang tu pun tak faham apa benda neraka ni. Neraka ni rasa macam okey, cerita je lah. Tak ada perasaan apa-apa pun. Kan?
Jadi ni yang ayat seterusnya. Last. Ayat 36. Yang Allah kata lagi. Penutup kepada dua ayat tadi. Jadi tengok kerja syaitan ni kerja syaitan. Kerja syaitan, apa kerja dia? Takutkan kita manusia dengan segala peralatan dunia, peralatan dunia. Ayat ni 375. Kerja syaitan, Allah kata dia takutkan segala dunia ni, segalanya adalah boleh jadi alat dia. Berhala lah, kereta kita lah, isteri kita lah, anak, semua boleh jadi alat dia. Taurut lah, semua lah. Ya, taurut ni kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang menjadikan tempat ditumpahkan rasa takut selain Allah. Ibadah ni apa? Mesti ada rasa takut, rasa harap, rasa cinta, betul? Jadi ditumpahkan kat mana? Kita tumpahkan kat mana semua benda tu? Itulah ibadah dia. Faham? Kita tumpahkan harapan dekat manusia. Sepatutnya tumpahkan harapan kita, kebaikan kepada siapa? Allah. Faham? Itu ibadah. Clear tak? Very clear. Jadi sekarang ni macam tu. Jadi Allah kata apa? Ni lawan dia ayat ni. Allah takutkan dengan satu benda je. Mudah je. Apa dia? Neraka. Jadi jangan rasa janggal nak ingatkan orang dengan neraka, dengan anak-anak cerita pasal ini, kan? Bila tak biasa, dia bukan jadi suasana, memang tak boleh buat apa. Kita kena bina benda tu. Dan Allah kata penutup dia nak kata, alaisallahu bikafi abdah. Tak cukup ke Allah ini yang apa dia? Surah 39 ayat 36 tu. Bukankah Allah tu cukup dah dia untuk hamba-hamba dia ni bergantung? Tak cukup ke? Untuk ditumpahkan segala kebimbangan semua hanya kepada Allah ni? Tak cukup ke Allah kata? Kemudian wa yukhawifunaka billazina min duni. Nampak? Dan mereka ini, syaitan-syaitan ni menakut-nakutkan engkau Muhammad. Sedangkan Nabi pun sama juga. Dengan sesuatu yang selain daripada Allah. Kita takut kan? Kat dunia ni, selain daripada Allah yang tak ada berkaitan pun. Tapi kita, akhirnya ramai manusia takut hilang harta kan? Hilang harta, hilang itu. Tapi manusia tak takut pun hilang. Hilang iman dia, hilang petunjuk dia, hilang takwa dia. Sebab tu bukti dia apa? Dia tak pergi pun ambil, belajar, ikut petunjuk. Kalau dia bimbang ni, dia tak akan sibuk apa ya? Kan? Kerja cari makan je. Tak. Dia mesti nak belajar juga. Dia mesti nak tadabbur Quran juga. Jadi gitulah. Ilmu tu penting. Ilmu. Jadi sebab itu Allah kata, wa may yudlilillah. Nampak tak? Ni ciri orang yang sesat. Bila dia takut kat benda yang tadi tu, yang lain tu. Ini ciri Allah kata, siapa yang Allah sesatkan ni dengan takut macam ni, maka apa dia? Fama lahu min had. Tak ada siapa boleh tolong. Nak tolong macam mana? Kita nak ajak dia, jomlah di sini belajar ni petunjuk. Tapi dia lebih bimbang, hati dia tak ada. Nak tolong macam mana? Itu jadi halangan dia untuk dapat petunjuk. Tak boleh tolong. Faham? Kita ajar dia, jomlah faham Quran contohnya kan. Dia pun okeylah, tapi saya nampak tak? Dia takut yang itu, tapi dia tak takut, dia tak ada petunjuk. Faham? Kita nak tolong macam mana? Kita cuma boleh cakap je. Nampak tak? Tapi tak boleh buat apa. Sebab tu kena doa kepada Allah. Sebab tu ni, bila orang bimbang akhirat ni, dia memang ada satu nikmat besar untuk dia. Boleh? Dia akan buat sesuatu yang bertepatan dengan apa yang Allah perintahlah. Begitulah hakikat. Jadi semua begitu sebenarnya bermula daripada orang atas, bawah. Kalau sikap dia macam ni, selamat tak dunia ni? Takut kepada Allah, betul-betul takut. Selamat tak? Ada tak orang nak buat rasuah? Tak ada. Faham? Ada tak orang nak khianati amanah? Tak ada. Tak ada. Sebab tu masalah dia sebenarnya adalah maknawi, dalaman ni, hati manusia. Itulah orang Islam sendiri tapi tak faham panduan dia, tak kenal Tuhan dia, tak yakin akhirat nanti dia akan diazab. Dia tak yakin. Kalau dia yakin, ada tak berlaku? Tak akan berlaku semua tu. Jadi punca dia kat sini.
Natijah je tengok kesan yang zahir, yang terzahir kita boleh lihat dan boleh rasa sakit dia. Betul tak? Rasa sakit dah. Asalnya tak rasa sakit dalam hati je kan. Tapi natijah besar dia apa? Menyebabkan sampai kematian lah. Sampai melarat macam-macam benda. Manawi ni dalaman lah. Manawi ni hanya boleh tahu dengan ilmu. Ni hissi. Hissi ni orang nampak je dah jelas. Manawi ni dengan ilmu, dengan belajar kita akan nampak inilah punca besar dia. Boleh faham Jadi bila beginilah faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk Allah, apa dia? Allah akan bagi dia kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat dia. Dia tak akan bimbang kepada tu, dia akan hanya kepada siapa dia takut? Kepada Allah. Kan? Dan tak akan bimbang kehilangan apa-apa pun di dunia ini. Boleh? Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.